Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'. InsyaAllah pada siri yang ke-14 ni, ana meletakkan satu subtopik memperkenalkan Islam kepada kabilah dan individu tertentu. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekarang ni setelah daripada di Mekah tak dapat, Rasulullah pergi ke Taif, di Medan Baru juga tak dapat. Jadi Rasulullah semula kembali balik semula ke Mekah, tetapi dakwah yang dia buat adalah kepada kabilah tertentu dan individu tertentu. Jadi kita akan tengoklah apa rencana dan kisah pada kali ini insya-Allah. Sebelum tu ana nak mencatatkan semula kesimpulan daripada kuliah siri yang ke-13 sebelum ni, iaitu peristiwa sepanjang berada di Taif. Dan kalau siapa yang dengar daripada siri yang ke-13 yang lepas, sangat mengalukan kalau ada antum nak tulis ataupun nak buat komen, sebab dia menggambarkan dakwah ni dia memberi, dan juga sepanjang antum bagi ni, Allah akan bagi hadiah selepas tu. Yang Ana telah ceritakan, semua yang Rasulullah buat sallallahu alaihi wasallam lakukan, daripada pergi Taif sehingga balik ke Mekah semula, Allah bagi lebih mulia dakwah ni, lebih bantu, Allah bantu dakwah ni. Syarat dia, tengoklah pada siri yang ke-13 yang lepas. Jadi kita akan kesimpulkan, siri yang lepas adalah Rasulullah mengharapkan manusia. Iaitu apa? Rasulullah mengharapkan manusia sendiri yang masuk Islam. Tetapi yang masuk Islam rupanya Allah bagi dua-dua. Iaitu Adas, orang Yahudi tu masuk Islam, dan juga jin, satu kelompok yang lebih besar, lebih ramai daripada orang-orang di Taif. Itu rahsia Allah. Yang penting buat je. Kedua, Rasulullah mengharapkan pemimpin Taif. Tetapi rupanya Allah menghendaki Adas. Dan rupanya Rasulullah dapat Mekah semula. Nanti kita akan tengok selepas ni macam mana Mekah Rasulullah dapat. Dan sebenarnya Rasulullah dapat Taif di kemudian harinya setelah daripada peperangan di zaman Madinah. Lebih besar. Rasulullah target ni Allah bagi lebih lagi. Syarat dia kena buat dakwah je. Allah akan bagi lepas tu. Ketiga pengajarannya, Rasulullah mengharapkan Taif. Tadi dakwah pada pemimpin Taif Tetapi ni yang ketiga ni Rasulullah mengharapkan Taif. Sedangkan Allah menghendaki Madinah yang lebih besar negaranya, lebih luas, lebih ekonomi, lebih politik, lebih banyak kelebihan daripada sekadar Taif. Yang keempat, ketika tiba sahaja di Madinah, ketika Rasulullah sampai ke Mekah semula ni, selepas dah pergi dakwah ke Taif, Rasulullah balik semula ke Mekah. Rasulullah rupanya ketika itu bekerja sebab dah di bulan Zulkaidah. Rasulullah sebenarnya prepare untuk nak dakwah orang di bulan Zulhijjah, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak berdakwah orang yang akan menunaikan haji. Jadi kita boleh lihat hidup Rasulullah ni sentiasa penuh dengan agenda dakwah. Dia boleh je nak kecewa di Taif, di Baling Batu. Dekat ada orang makhluk, malaikat offer gunung untuk nak hancurkan. Rasulullah sepatutnya sedih. Tetapi Rasulullah melihatkan kepada kita, Rasulullah penuh dengan agenda setiap detik, saat, hari, masa, bulan dan tahun. Yang kelima, khulasah dia, kita tengok bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam balik, bila masuk ke Mekah, benda first yang Rasulullah buat adalah pergi ke depan Kaabah dan solat. Jadi kita boleh tengok, dakwah ini memerlukan bekalan. Dakwah ini memerlukan tarbiyah. Bekalan tarbiyah itu adalah solat. Jadi kita boleh tengok, itulah khulasahnya adalah dakwah ini perlu kepada tarbiyah, perlu kepada bekalan, perlu kepada solat. Jadi itu adalah khulasah daripada siri yang ke-13. Jadi insya-Allah kita tengok pada siri yang ke-14 ini, Ana mulakan dengan gambar yang pertama tadi, ada cerita tentang seorang yang tiada kaki ni. Dia orang Palestin yang dia meninggal. Gambar dia ni boleh tengok tahun 2019, tahun lepas. Dia meninggal kena tembak. Dan bila disemak, dia bukan pun tentera Al-Qassam. Dia hanya rakyat yang biasa. Tetapi rupanya orang semak dia sentiasa dalam keadaan solat dan di awal waktu, dalam keadaan kekurangan kaki. Tapi dia memilih untuk nak datang solat, satu. Kedua, dia memilih untuk nak berada dalam dakwah saf hadapan. Malu kita ikhwah. Jadi nak ceritanya,
dia boleh dapat kekuatan ini tidak lain dan tidak bukan solat dan solat di awal waktu. Anda nak datangkan sebuah hadis Rasulullah SAW cerita tentang Allah hapuskan dosa dan meninggikan darjat. Cerita tentang apa? Tentang solat di awal waktu. Ada seorang sahabat Nabi, Rasulullah mengajukan dalam hadis, aku tunjukkan kepada kamu bahawa kamu akan dihapuskan dosa dan diangkat darjat. Para sahabat Nabi pun menjawab, tentu kami nak tahu ya Rasulullah. Rasulullah pun sambung, nanti hadis ni boleh search, kalau tak sempat jumpa jawapan akan share lah dekat dalam komen ni lepas habis ni. Rasulullah pun menjawab, nak dapat dihapuskan dosa dan ditinggikan darjat iaitu apa? Menyempurnakan wuduk di saat susah. Kedua, memperbanyakkan langkah menuju ke masjid. Ketiga, membiasakan menunggu waktu solat. Semua itu merupakan tali yang kuat. Semua ni berkait dengan solat. Iaitu macam mana pun susah, ambillah wuduk. Sakit kan? Ambil wuduk. Kecewa, ambil wuduk. Lemah, ambil wuduk. Kedua, ada peluang dapat solat. Sekarang tak dapat ke masjid kan? Bila ada peluang ke masjid, Rasulullah anjurkan apa? Memperbanyakkan langkah ke masjid. Jadi sekarang duduk kat rumah. Jadi lagi mudah sepatutnya membiasakan menunggu waktu solat. Kita masih ada peluang lagi yang itu. Jadi sebab itulah Allah bantu, Allah angkatkan darjat syuhada tadi yang bernama Fadi Abu Salah. Dia syahid akhirnya bertemu dengan Rabbul Jalil sebab dia menjaga solat di awal waktu. Dan Ana nak kongsikan hadis yang Ana share di dalam grup tadi, cerita tentang hadis ada orang yang berperang meninggal, tetapi ada sahabat Nabi yang meninggal tahun selepas tu dia lebih awal masuk syurga. Hadis ni macam ni. Ana boleh tengok dalam bahasa Arab dia, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala tu telah disahihkan oleh Albani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan bahawa ada dua orang dari Bani Qada'ah yang sama-sama masuk Islam pada zaman Rasulullah. Tengok dua-dua ni ditajmik sama-sama masuk Islam sama-sama. Salah seorang daripada mereka ni mati syahid di medan perang. Dia meninggal. Ketiga, fa astashhidu ahaduhuma. Dia meninggal. Salah seorang ni meninggal ketika dalam peperangan. Seorang lagi pula dia meninggal lewat setahun setelah orang tu. Contoh meninggal tahun 2019, seorang bernama Abdullah Arsalan. Tahun berikutnya, tahun ni 2020, Muhammad Ilyas Arifin pula meninggal. So dia berbeza setahun tapi ditajmik sama-sama, masuk Islam sama-sama, dalam tarbiyah sama-sama. Dan tidak pernah miss wasilah dakwah, wasilah tarbiyah. Perang. Nak dijadikan cerita, seorang sahabat Nabi ini bernama Talhah bin Ubaidillah. Tu ada sebut nama Faqala Talhah bin Ubaidillah. Ana sebenarnya mencari nama Talhah punya kisah, tiba-tiba terjumpa hadis ni. Dalam bahasa Arab lah. Tapi ana ceritalah dekat. Talhah bin Ubaidillah ni dia kata apa? Fa ara'aitul jannah. Aku bermimpi, kemudian aku melihat kedua-dua mereka ni di depan pintu syurga. Tapi yang masuk syurga dulu ni bukan yang mati syahid tahun 2019 tu. Tapi yang satu lagi yang meninggal tahun ni, tahun 2020 ni. Maka pagi tu dia bangun, dia bertemu dengan Rasulullah dan dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, bukankah orang yang lebih utama adalah orang yang mati syahid yang pertama tadi tu, tahun 2019?" Rasulullah pun menjawab, bukankah setelah itu yang meninggal yang selepas tu yang nombor 2 tu, dia kan hidup selama setahun. Lepas tu Talhah pun menjawab, betul, dia hidup setahun, tahun tu. Kemudian Rasulullah pun cerita tentang bulan Ramadan. Alaysa qad sama ba'dahu Ramadan wa shalla sittatah alfun raka'ah. Maksudnya, bukankah dia sempat berpuasa di bulan Ramadan dan dia sempat solat 6,000 rakaat atau sekian rakaat solatnya pada tahun tambah itu. Tahun tu kan sekali solat, dia ganjaran dia solat sunat ni seperti solat wajib. Kan bila sambung solat tarawih tu banyak pahala. Maka Rasulullah pun jawab,
Disebabkan itu, maka jarak antara keduanya lebih jauh dibandingkan jarak antara langit dan bumi. So, amal-amal orang yang sempat di bulan Ramadan tu, yang kedua meninggal syahid tu, lebih tinggi amal dia berbanding dengan orang yang meninggal tahun sebelum tu. Jadi nak ceritanya bulan Ramadan yang bakal kita temu ini adalah bulan yang boleh masukkan kita ke dalam syurga. Bulan yang boleh mensegerakan kita lebih awal daripada orang-orang yang mungkin lebih meninggal awal daripada kita. Dengan syarat masuknya Ramadan ini kita menggandakan peluang-peluang yang ada. Itulah sedikit daripada sebuah hadis Rasulullah SAW cerita tentang Ramadan. Ramadan. Baik, barulah kita masuk kepada tajuk yang hari ini, iaitu apa? Memperkenalkan Islam kepada kabilah tertentu. Tadi tu trigger lah pukul 2 kan? Jadi kita masuk kepada tajuk hari ini, iaitu apa? Rasulullah SAW mula memperkenalkan Islam kepada kabilah tertentu. Tahun ni berlaku bila? Tahun musim Haji Zulhijjah, iaitu tahun Rasulullah telah melakukan sebenarnya tahun 619 Masihi, peristiwa menunaikan haji ini yang Rasulullah telah pun buat dakwah lebih awal daripada tahun ni sebenarnya. Tetapi diceritakan pandangan daripada Az-Zuhri dalam kitab Rahiqul Makhtum, dia kata apa? Bila Rasulullah SAW datang di bulan ini, ada ramai sangat bani-bani yang datang, tetapi ada 15 yang dicatatkan oleh Imam Az-Zuhri ni, ulama hadis, tapi dia juga menceritakan tentang sirah. Dia kata apa? Ada 15 kabilah yang diajak kepada Islam, dia tolak. Daripada 15 ni hanya dicatatkan dalam sirah Ibn Ishaq 3 kisah yang boleh diceritakan, yang sempat dikorek di sebalik kisah Banu 15 ni. Ada ibrah 3 yang kita akan ambil daripada 3 bani, insyaAllah nanti Ana akan ceritakan. Ana sebutkan dulu 15 ni. Pertama, Banu Amir bin Sa'sa'ah, Muharrid, Fazarah, Ghassan, Murrah, Hanifah, Salim, Abs, Banu Nadir, Banu Al-Buqa, Qindah, Qal, Al-Haris, Az-Zuhrah, Al-Hadarimah. Jadi, bani manakah yang dicatatkan dalam sirah merespon daripada tindakan Rasulullah? Semua respon tolak tapi ada 3 yang kita boleh ambil kisah dia yang dicatatkan dalam sirah. Pertama, Banu Amir bin Sa'sa'ah. Banu Amir bin Sa'sa'ah, dia sebenarnya bani yang dia ni tengah-tengah. Iaitu apa? Dia bertanya kepada Rasulullah, bagus pelawaan kamu. Ana ceritakan kisah dia. Bila mana Rasulullah SAW tanya kepada Banu, Ana cerita daripada Banu mana lagi lagi best. Banu Kalb lah, Banu Kalbun. Kalb, bukan anjing tau, ni Kalb. Rasulullah SAW ziarah. Nama lain kepada Bani Kalb ni adalah Banu Abdillah. Rasulullah SAW bila bertemu dengan bani ini, tengok cara Rasulullah berdakwah. Rasulullah menyeru kepada Islam dengan memperkenalkan diri Rasulullah, kemudian bawa poin begini. Sesungguhnya Allah menyenangi dengan nama kabilah kamu ni, iaitu Abdillah, yang membawa maksud hamba Allah. Diorang ni dengar tu jadi lunak tapi diorang tolak. Nak ceritanya Rasulullah ambil dia tak direct tapi bermain dengan manusiawi, bermain dengan bahasa, bermain dengan sentimen. Istilah macam tu lah. Rasulullah guna perkataan Abdillah, nak lunakkan dia. Dia tolak. Kemudian kisah yang kedua daripada tadi, kisah yang tolak tapi dia lembut lah. Ini kisah tolak yang teruk. Maksudnya yang menolak habis-habisan Rasulullah, iaitu Bani Hanifah. Rasulullah ziarah kediaman mereka, dakwah kepada mereka dan memperkenalkan diri. Sebab Rasul kena sebutlah Allah dan juga Rasul. Diorang ni antara daripada 15 ni yang dicatatkan dalam buku Ibn Ishaq, mereka menolak dengan cara yang paling buruk yang tidak pernah dilakukan oleh bangsa Arab. Macam mana tidak disebut, wallahualam. Tapi kita boleh bayangkan, bangsa Arab ni, antara bangsa Arab adalah Abu Jahal, Abu Lahab. Tapi dicatatkan dalam sirah Ibn Ishaq dengan Ibn Hisham, Banu Hanifah dibuat lebih teruk daripada tu. Macam mana? Wallahualam. Dan ceritanya, adakah Rasulullah kecewa setelah pergi ke Banu yang keempat ini? Banu Hanifah, gerombolan yang keempat. Tidak. Rasulullah memberi, yu'ati. Rasulullah bagi lagi, buat lagi dakwah. Rasulullah pergi ke Banu yang berikutnya. Yang dicatatkan dalam sirah antaranya, yang ketiga, Banu Amir bin Sa'sa'ah. Baik, kita tengok kepada Banu Amir ni. Banu Amir ni bila Rasulullah memperkenalkan
kepada Allah, kemudian memperkenalkan dirinya. Salah seorang daripadanya bernama Bahirah bin Firas. Dia kata, bagus apa yang kau ajarkan ni. Boleh jadi tak? Setelah kami dah bersama dengan kau dan akhirnya engkau menguasai Quraisy, menang, adakah engkau akan bagi kami kemenangan tu juga? Maksudnya bagi kuasa. Rasulullah kata, aku lepaskan kerana ia adalah urusan Allah. Nak ceritanya Rasulullah SAW boleh je nak jawab, tidak, itu adalah akulah. Tetapi Rasulullah bawa tidak usaha dan apa yang jadi itu adalah dengan izin Allah. Rasulullah mengajar kepada kita dalam usaha semua kita letakkan selepas itu kepada Allah. Apa yang jadi selepas ni Allah. Kalau kita buat macam ni macam mana? Allah. Tapi ana rasa Allah. Allah. Itu macam itulah Rasulullah pun jawab macam tu. Tapi setelah tu dia orang pun dia orang kata macam mana? Okey, kalau macam tu boleh jadi selepas tu engkau menang, kau dah dapat negara, hajat kami adalah adakah engkau akan bagi harta dan kuasa kepada kami? Maka Rasulullah pun menjawab dengan jawapan yang sama. Aku serahkan kepada Allah. Akhirnya mereka menolak. Tapi nak ceritanya mereka ni orang-orang yang muda. Orang yang semangat. Pergi haji kan, orang yang ada tenaga ketika zaman tu lah. Zaman sekarang ni yang pergi pun orang-orang tua. Siapa yang belum daftar, daftar lah sempat lagi. Okey, nak ceritanya, bila dia balik, Banu Amir bin Sa'sa'ah ni pun dia ceritakan kepada murabbi dia. Dia ceritakan kepada orang tua. Orang tua di sana dia cakap apa? Kenapa engkau buat macam tu? Sesungguhnya di akhir zaman ini akan ada keturunan Nabi dan yang bicara dengan kamu itulah mereka. Kenapa dia guna perkataan ini? Sebenarnya fikiran kamu ni tak betul masa jawapan tu. Nak ceritanya dalam dakwah ini kita perlukan hikmah daripada orang tua, hikmah daripada orang yang pernah ada pengalaman. Bertanyalah. Ada murabbi, bertanyalah. Hikmah daripada murabbi. So, itulah ibrah yang boleh kita ambil. 3 banu yang besar yang menolak Rasulullah tetapi yang dicatatkan hanyalah 3 daripada 15. Jadi golongan beriman daripada penduduk di luar Mekah, tadi kita dah tengok Bani yang awal-awal Rasulullah target kepada Bani. Ditolak. Jadi kita tengok pula, ada tak individu pula Rasulullah target? Jawapannya, ada. InsyaAllah kita akan ceritakan untuk sesi yang seterusnya adalah berkenaan dengan individu yang masuk Islam, yang mereka ni adalah penduduk di luar daripada Mekah. Sebab itu kalau ada orang datang, tariklah dia. Langsung aja bina dia. Dia datang di tempat kita tiba-tiba. Ataupun dia bertanya nakkan usrah, nakkan tarbiyah. Boleh jadi dia lebih cepat daripada orang yang sedang kita bina lama kan. Ataupun kita nak target dia ni rupanya ada orang yang Allah nak hadiahkan orang luar. Bina lah. Orang yang pertama dicatatkan dalam sirah adalah bernama Suhaib bin Samit. Suhaib bin Samit ini dia orang Madinah. Dia datang ketika musim haji itu. Rasulullah SAW target dia. Dia bukan datang bertemu dengan Rasulullah begitu, tidak. Rasulullah yang pergi dekat dia. Sifat dakwah ini adalah da'i perlu bertemu dengan madung. Suhaib bin Samit. Dia seorang penyair dan dia sentiasa bersama dengan hikmah-hikmah Luqman. Dia sangat berpegang dengan kisah-kisah Luqman. Orang lama lah. Pakcik-pakcik ibarat macam tu lah. Orang yang pernah ada. Dia orang ahli ibadah. Kemudian Rasulullah SAW target dia. Rasulullah pun jumpa dengan dia bertanya, apa yang kau baca? Kemudian dia cakap, aku memegang kepada kisah hikmah Luqman. Maka Rasulullah SAW lihat dakwah Rasulullah bagaimana. Rasulullah membacakan surah Luqman kepada Suhaib bin Samit. Surah Luqman kan ada dalam Al-Quran. Maka Rasulullah baca. Sehinggalah ada perkataan Luqman. Dan dia pun, wah, dia masuk Islam. Beliau meninggal dalam peperangan Bu'ath yang berlaku ketika tahun ke-11. Yang berlaku ketika mana Rasulullah di Mekah lagi. Tapi dia berlaku dekat Madinah ketika itu tahun ke-11. Dia meninggal waktu itu. Tetapi dia dah Islam dah. Tapi nak ceritanya Rasulullah mengambil sentimen apa? Rasulullah melasur dengan dia ada potensi kepada syair. Rasulullah bawa kepada syair. Dia suka kepada benda-benda yang contoh motor, apa lagi? Dia suka kepada gadget, dia suka kepada membaca buku. So Rasulullah dia bercerita tentang benda tu dan men-trigger. Akhirnya dia masuk Islam. Itu pertama, Suhaib bin Samit. Orang yang kedua adalah Iyas bin Mu'az.
Iyas bin Mu'az ini orang yang datang juga daripada Madinah. Kebanyakan yang akan ana ceritakan ni daripada 4 orang, 3 orang daripada Madinah. Orang yang kedua ini, Iyas bin Mu'az, dia sebenarnya orang daripada kaum Aus. Dia datang bukan nak mengerjakan haji. Niat awal dia adalah nak minta bantuan Quraisy supaya dapat lawan dengan Khazraj. Kan kawan, dan kan ketika itu Aus dan Khazraj bergaduh. Aus nak cari orang yang boleh bersama melindungi, nak bekerjasama. Kemudian dia datanglah ke Mekah untuk nak minta bantuan. Rasulullah SAW datang kepada kaumnya. Rasulullah ajak kepada Allah dan memperkenalkan dirinya. Iyas dia kata apa? Wah, ini lebih hebat daripada sekadar mendapat bantuan daripada orang Quraisy. Ayuh kita bersama, wahai Aus. Kita akan selamat di sini. Iyas ni nak ceritanya, dalam kita mentajmid ramai-ramai itu ada orang yang berminat. Orang yang berminat ni tangkap cepat-cepat. Jangan, tak apa. Ramai lagi kot anak nak orang lain juga. Anak nak biar ramai sikit baru anak bawa usrah. Dok, jangan. Bila dah ada orang semangat, tangkap dia, bina dia cepat. Bina dia cepat. Sebab suasana kita hari ni bukan ramai orang pun ikut dakwah tarbiyah ni, ikhwah ni. Jadi lagilah kita kena ada orang nak cepat-cepat bina. Jangan tangguh. Iyas bin Mu'az. Kemudian Iyas bin Mu'az ni pun, dia pun offer lah kepada kawan-kawan dia yang lain. Jomlah kita masuk. Apa yang berlaku kat dia? Seorang daripada kabilah itu juga bernama Abu Al-Haisar Anas bin Rafi'. Dia ambil pasir, dia lempar dekat muka Iyas. Apalah kamu ni? Kita datang sebab untuk tujuan Khazraj. Nak lawan Khazraj. Itu tujuan kita. Iyas pula dia dapat apa? Aku dapat benda lagi besar daripada tu. Sebab itu kadang-kadang boleh jadi kita trigger. Contoh kita kata insyaAllah ada pengisian weekend ni cara nak dapat 4 flat. Kita pun datang 4 flat. Rupanya dia cerita benda tu. Macam Iyas lah datang nak benda lain. Tetapi dia dapat benda lagi besar daripada 4 flat. Tetapi Abu Al-Haisar tak. Aku nak 4 flat juga. Kalau tak nak aku pun nak balik. Aku nak balik juga. So tajmid adalah ijtihad. Ini antara kisahnya. Dia datang untuk tujuan lain. Dia dapat benda lagi besar daripada itu. Jadi tajmid lah. Buatlah apa sahaja. Tajmid dia tak ada formula. Dia adalah usaha. Dia pun meninggal. Iyas meninggal di Madinah. Tak sempat bersama dengan Rasulullah SAW. Tak sempat Rasulullah nak berhijrah lagi, dia dah meninggal. Itulah kisah kedua. Kisah ketiga, Abu Zar Al-Ghifar. Dia ni on the way nak ke Madinah. Cerita dia macam ni. Minta maaf. 2 orang Madinah, 2 orang luar Madinah. Abu Zar daripada tempat bernama Ghifar. Dia on the way nak ke Madinah, Suhaib bin Samit ni. Orang yang ditarik awal-awal oleh Rasulullah, bertemu dengan dia. Itu cerita. Kamu nak tahu tak? Ada orang dekat Mekah tu nanti, dia bagus. Dia sangat baik. Sebenarnya dia bukanlah Abu Zar yang tiba-tiba datang ke Madinah, duduk kat rumah Ali macam dia cerita. Tidak. Dia telah ditrigger dengan ilmu yang Suhaib bin Samit dapat sikit je tarbiyah. Kemudian dia dah buat dakwah. Banyak buat dakwah pula tu. Sebab tu biar dapat sikit tapi buat banyak. Ana lebih bersyukur dengan orang yang dapat daurah sikit, tajuk-tajuk tetapi dia buat gila-gila. Itu lebih mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Daripada dapat bahan daurah banyak dah, buku disuruh banyak baca dah. Tapi tak baca-baca. PKP pun tak baca. Macam mana ni? Tapi nak ceritanya kembali kepada kisah Abu Zar. Kisah Abu Zar tadi, dia telah dicocok oleh Suhaib. Dan rupanya dalam perjalanan nak datang lagi tu, dia jumpa dengan Iyas pula. Bertemu lagi dengan Iyas. Jadi dia pun akhirnya duduk semula ke Ghifar, ke bani dia. Dia berfikir dan dia pun datanglah ke Mekah. Itulah kisahnya. Dia telah dicocok dulu. Sebab tu peluang sebenarnya musim PKP ni adalah nak mesej balik kawan-kawan kita yang dulu yang mungkin pernah kita cocok dia, trigger dia. Dia pernah datang usrah ke daurah ke, kemudian dia dah tak ikut dah. Cuba try cocok seperti amalan Abu Zar. Kemudian Abu Zar pun datang balik, bertemu dengan Ali di masjid. Di sekeliling Kaabah tu kan. Akhirnya dia masuk Islam selepas tu. Okeylah, itu cerita tentang Abu Zar. Dia telah terkena tempias, dicocok oleh dua-dua yang masuk Islam tadi. Itu bukti sebenarnya dapat sikit buat banyak. Seperti mana Suhaib bin Samit, Iyas bin Mu'az. Orang yang keempat adalah Tufail bin Amru Ad-Dawsi. Dia ni orang Yaman. Dia datang daripada Yaman. Dia dengar berita daripada orang Mekah bahawa ada seorang yang sakit. Jadi dia ni Dobit ni, Abdimad Al-Uzdi. Tadi Tufail Ad-Dawsi tu anak cerita yang lain lah.
Ni Dhimat Al-Uzdi. Minta maaf nama yang berikutnya Dhimat Al-Uzdi ni dia adalah doktor. Dia orang Yaman. Dapat berita ada orang Mekah yang sakit. Jadi dia pun kata apa, kalaulah aku dapat rawat dia, sebab orang dah lama bertahun-tahun rawat dia tak boleh, aku akan untung. Keuntungan. Doktor kan. Doktor kan nak benda yang logik kan. Tajmid orang-orang engineer nak logik je jawapannya. Akhir nak cepat, apa poin hantar sebenarnya? Apa? Sabarlah. Tapi nak ceritanya, Dima Al-Uzdi ni pun datanglah bertemu dengan Rasulullah. Lepas tu dia minta kepada Rasulullah, cuba cerita apa sakit kamu. Maka Rasulullah pun cerita. Rasulullah guna perkataan ni. Innal hamdulillah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillah. Itu doa yang hafal lah. Bagus insya-Allah. Habis, lepas tu dia tanya lagi, Rasulullah baca balik apa yang kamu baca tadi. Rasulullah ulang sebanyak 3 kali, akhirnya dia masuk Islam. Itulah Dhimat. Dia datang disebabkan dia ini orang yang logik. Maka kalau antum ada masa, antum buka doa tu. Doa tu dia melangkau logik dan emosi. Sehingga orang yang dengar tu, hebatnya doa ni sebenarnya. So Dhimat ni datang atas tujuan dia nak buat benda lain, tetapi akhirnya dia masuk tarbiyah. Sebab tu tajmid ni buat je, nanti dia akan tertarik. Kemudian orang yang terakhir, Tufail bin Amru Ad-Dawsi. Rupanya 5 orang. So 2 orang daripada orang Madinah, seorang tengah-tengah jalan iaitu Abu Zar, 2 lagi orang Yaman. Tufail Amru Ad-Dawsi ni datang, dia memang datang nak buat haji ketika tu. Kemudian orang beritahu dia jangan jumpa dengan Muhammad ni, tutup telinga. Dia akan menyihir kamu. Lepas tu dia jawab, aku ni orang bijak. Kalau benda tu betul, aku ikut. Kalau benda tu salah, aku tak ikut. Aku ni orang syair, aku tahu. So bila dia dengar, nak ceritanya Rasulullah pun baca ayat Al-Quran ketika dia dekat. So akhirnya dia ikut Rasulullah, dia ikut follow sampailah depan rumah Rasulullah dan dia masuk Islam di sana. Nak ceritanya, dia adalah individu yang Rasulullah SAW tarik. Sebab itu boleh jadi orang luar daripada tempat kita yang kita asyik tarik orang yang sama, dia DF orang yang sama, tak dapat-dapat. Cuba buka sikit DF pada orang lain. InsyaAllah ada peluang kat situ. So inilah 5 orang yang akhirnya telah masuk Islam. Jadi insyaAllah itu untuk sesi pada hari ini yang telah kita mulakan pada awal tadi, menceritakan tentang ibrah daripada siri yang lepas, iaitu siri yang ke-13. Kemudian Ana telah mendatangkan kisah orang Palestin yang cerita tentang solat. Dia menunggu solat. Kemudian Ana datangkan hadis antara solat di awal waktu ni, Allah akan hapuskan dosa dia dan dia angkatkan darjat. Dan Ana selingkan dengan sebuah hadis Ramadan. Nah, ceritanya kita mula Ramadan ni, Ana carilah hadis tentang Ramadan juga. Yang tiada kebetulan lah dalam dunia ni. Kemudian, barulah kita bawa tajuk kepada hari ini. Cerita tentang Rasulullah mula bawa Islam kepada kabilah luar daripada orang-orang Mekah, iaitu yang menunaikan haji. Kemudian beberapa individu, 6 individu yang akhirnya masuk Islam. InsyaAllah kita akan sambung pada hari kemudian pada siri yang ke-15 berkenaan dengan jadi daripada bani atau individu manakah yang telah perlahan-perlahan balik ke Madinah dan buat dakwah secara senyap. Di mana? Kemah yang mana satu? So kita akan tengok pada minggu ataupun siri yang berikutnya insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.